Bismillahirrahmanirrahim. Kata muallif hafizahullah ta'ala disebut seperti meriwayatkan dia kan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dimulakan dia dengan belah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti meriwayatkan dia oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu dalam musnadnya dengan sanadnya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, apa kata Sayyidina Anas? Adalah Ubay bin Ka'ab menceritakan, itu sahabat juga, sahabi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Furija saqfu baiti wa ana bi Makkah fanazala Jibril fafaraja sadri thumma ghasalahu min ma'i Zamzam thumma jaa bi tastin min dhahabin mamlu'in hikmatan wa imanan fa'afraghaha fi sadri thumma atbaqahu. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis nomor 21.193 dalam musnad Imam Ahmad. Tambahan itu kita kena ada banyak rujukan. Itu tu nak buat doa kita setelah daripada tu guru kita yang utama, Datuk Padang almarhum Padang Haji Zakaria, dia kata itu tu guru kita nombor satu, tu guru kita mengaji kat dia kan. Lepas tu guru ni dia mati kan. Bila mati tu guru ni, siapa lagi tu guru kita ni tu guru nombor 2. Kita itu kita kena ada kitab banyak, rujukan banyak, bahan-bahannya banyak. Itu untuk kita nak mengetahui lebih luas lagi. Baik, ini nak abang kepada belajar bahawa kita jangan sayang duit nak beli kitab. Nak beli kitab, insyaAllah orang yang beli kitab ni dia tak miskin, dia akan bertambah lagi rezeki, akan bertambah lagi rezeki. Benda ni telah dicuba, kita cuba. Kita ni beli kitab dengan alasan Nabi dekat 100,000 lah, beli kitab saja. Tapi nak bagi duit rezeki tak putih-putih. Habis 3-5,000 main balik tak putih-putih. Itu rezeki bertambah beli kitab ni. So takut, jangan takut miskin. Aku nak beli kitab saya habis duitku. Jangan takut. Baik, tak rugi beli kitab. Kemudian kalau kita tengok sebab kitab ni dia bukan murah, dia mahal. Satu set tu saja ada 300. Dalam 4 jilid tu 300. Yang berbelas-belas jilid 2,000. Bayangkanlah kalau satu set tu ada 100 set, tak 100,000. Orang tengok biar betul beli kitab habis 100,000. Tak percaya.
memberi ni. Kita bukannya murah. Ya. Tapi kira murah lah tu kalau berbanding dengan maklumat yang ada dalam dia. Maklumat yang ada dalam kita sendiri mahal. Bukan dengan harga 1,000. Maklumat tu mahal. Orang bukan tengok harga kita tu, harga duit boleh cari. Maklumat dalam itu, ilmu dalam kita. Kita boleh cari. Itu mahal. Duit nama hati dia, hati boleh cari. Itu maklumat dalam tu, cari mana. Itu lagi mahal. Lepas tu orang tak sayang nak beli kita 1,000, 2,000 tak sayang apa. Maklumat dalam tu bukan 1,000, 2,000 lagi mahal. Tapi itu di atas nilaian. Orang yang tahu nilai, kalau yang tak tahu nilai itu ibu bapa kita. Kalau orang tak tahu nilai, baik ini bagi semangat kepada belajar Allah. Kalau kita nak mengajar, kita perlu kepada bahan yang cukup. Bila bahan cukup, masak sedap lah. Bila masak sedap, makan pun sedap. Sebab bahan cukup. Nak buat tom yam, tapi bahan tom yam tak cukup, jadi tak tom yam. Tak jadi tom yam, jadi tonggong lah. Ataupun jadi tuang. Tak jadi tom yam, jadi tuang. Bagi bahan cukup bahawa sekarang baik. Apa maksudnya di ini dan kita pelajari hadis ini? Banyak bahan, banyak benda yang kita nak belajar dalam hadis ini. Apa dia? Artinya, arti sabda Nabi SAW, dibuka atap rumahku dan aku berada di Mekah pada masa itu. Maka turun Jibril alaihi salam. Cuba kita tengok. Kita baca dulu, sekali kita tengok sekali lagi. Dibuka atap rumahku dan aku berada di Mekah. Maka turun Jibril alaihi salam dan buka ia Jibril akan dadaku. Maksud dada di sini hati. Kemudian basuh ia akannya, jadi akan dada dengan mana hati. Itu majaz, dibagi majaz mursal. Itulah dada, tapi namanya hati. Sebab apa? Sebab dalam dada tu ada hati. Itu bagi. Kemudian dibasuh akannya akan dadaku. Jadi hatiku yang berada dalam dadaku tu lah, daripada air zam-zam, basuh dengan air zam-zam. Kemudian bawa datang ia Jibril akan satu batil, mana batil? Tahulah batil daripada emas yang dipenuhi hikmah dan iman. Maka meluang ia Jibril akan dia akan mana? Akan hikmah dan iman yang berada dalam batil itu, nak tuang dalam dada aku, jadi hatiku. Kemudian menudung dan menutup dia akannya, jadi akan dada aku, jadi hatiku. Sekali yang kita tengok mudahlah kan. Tapi dalam itu dia banyak ada isyarat, ada lataif dia, ada ma'ani dia. Ini kita nak bincang. Sebab itu kita tak suka nak baca laju-laju, kopong-kopong. Sebab ada banyak rahsia yang kita nak nampak dari itu. Baik, kita tengok kali pertama. Dibuka atap rumahku. Di situ kita dapat faham bahawa malaikat Jibril dia datang dari atas. Dia masuk ke rumah. Dia tak
masuk ke pintu rumah, depan rumah. Sedangkan rumah Nabi kita di Mekah tu ada pintu di depan dia. Tapi kenapa malaikat Jibril alaihi salam dia tak masuk ke pintu depan, tapi dia masuk ke atap? Cuba kita fikir. Coba kita fikir. Lagu ada yang fikir. Ajak fikir. Ya Allah, fikir macam ni. Biasanya kalau orang datang ke rumah kita, dia datang ke mana? Ke pintu kan? Itu adat. Tiba-tiba datang ke atas atap. Ini menyalahi adat. Maksudnya menyalahi kebiasaan. Itu nak disuruh fikir. Ini pasal apa malaikat Jibril main ke atap rumah ni? Dia tak main ikut depan pintu rumah. Sedangkan orang ni kalau nak main rumah, dia main ikut depan pintu kan, nak jumpa, bagi salam. Assalamualaikum. Adakah orang bagi salam di atap rumah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak ada. Faham tak? Main ke depan. Tak? Kita main ke depan. Sedangkan dia boleh main ke depan. Bahkan main ke depan tu lagi beradab. Daripada masuk ke atas pintu atap rumah tu tak ada adab. Biasanya datang ke atap rumah ni di dua pencuri penyamun. Kan? Takkan nak kata malaikat dia boleh mencuri ni. Ni maksud. Ini nak ajak fikir tu. Ini isyarat apa? Isyarat bahawa peristiwa yang nak berlaku ni adalah peristiwa yang mencari adat, menyalahi adat. Mana abang tu? Yang nak berlaku pada Rasulullah ni, ke depan ni semuanya mencari adat, perkara yang luar biasa. Sebab Jibril datang daripada atas itu, masuk ke atap rumah, itu dah mencari adat dan kebiasaan. Sebab biasanya orang datang ke rumah, dia tak akan datang ke atas atap, dia datang ke pintu. Itu adat, kebiasaan. Ini cari adat, ini menyalahi adat ni. Nak cerita tentang peristiwa Isra' Mi'raj ini, berlakunya adalah satu peristiwa yang mencari adat, menyalahi adat. Faham tak tu? Itu satu. Ini bagi lataif ni. Secara tak langsung kita ada apa dah lataif, perkara yang halus yang dapat ambil daripada peristiwa Isra' Mi'raj. Itu sir, isyarat dia ada. Baik. Itu satu. Pada tengok. Dan aku, kata Nabi SAW, berada di Mekah. Pada masa itu aku berada di Mekah. Maka turun Jibril. Bila Jibril datang ke atap rumahku, dia buka atap rumahku, maka Jibril pun turun daripada atap itu. Turun malaikat Jibril alaihi salam daripada atap tersebut. Jadi itulah disebutkan isyarat kepada perkara cari adat daripada awal lagi. Isyarat dah kepada perkara cari adat, dan nak isyaratkan pula bahawa perkara yang lagi akan berlaku, yang lagi akan terjadi pada Nabi kita Muhammad
SAW ini semuanya adalah perkara yang mencari adat kebiasaan. Apa tengok ke depan? Nabi kita di Isra, kan? Isra daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Itu mencari adat dia ke? Sebab apa? Adat orang dulu, kebiasaan orang dulu pergi dari Mekah ke Palestin sebulan. Perjalanannya sebulan, pergi balik pula sebulan. Artinya pergi balik 2 bulan. Nabi kita pergi malam tu, balik malam tu. Tapi bukan semalaman, hanya sebahagian daripada malam saja. Seperti kita sebut tu, Imam Al-Allamah As-Sawi yang kata peristiwa Isra' Mi'raj berlaku kat Nabi yang 4 jam saja. Tengok dalam kitab Hasyiah As-Sawi. Hasyiah atas Jawharah Tauhid. Itu tempat ambil, kita ambil tempat ambil. Buka dalam Hasyiah As-Sawi ala Jawharah Tauhid. Tengok dalam bab Isra' Mi'raj. Maka Imam Al-Allamah As-Sawi mengatakan bahawa peristiwa Isra' Mi'raj ini berlaku keseluruhannya daripada A sampai ke Z, pergi balik hanya 4 jam saja. 4 jam. Maknanya malam kalau kita bagi 24 jam, 4 jam artinya 1/3. Kan? Sebab malam tu 12 jam. 4 kali 3, 12. Nah 1/3 malam saja laku. Indonesia Isra' sampai mana baliknya. Satu per 3 saja 4 jam. Kalau semalaman kita panggil 12 jam. Ini hanya 4 jam, 1/3 daripada malam. 4 jam. Ini luar biasa. Gitu kan? Syariat ni namanya. Itu dah isyarat dalam tu. Baik. Lepas itu tengok. Dan dibuka ia Jibril akan dada aku. Buka tu mana belah lah. Belah Jibril akan dada aku. Apa rahsia ini kita dah bincang lah. Kemarin adakah belah dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini khusus ataupun ketentuan bagi Nabi kita saja, tidak bagi Nabi-Nabi yang lain? Kita bincang. Mari darwishnya jawab. Itu pendapat apa? Sayuti, saya baik kamu. Kita dah bincang khilaf ulama. Setengah ulama kata belah dada Nabi kita Muhammad SAW ini khusus untuk Nabi kita sahaja. Itu pendapat Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Kan pendapat yang kedua kata tak, bukan tertentu pada Nabi, tapi Nabi-Nabi yang lain pun juga belah dada. Itu pandangan dan pendapat Imam As-Sakhawi, anak murid bagi Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jangan lupa. Baik, apa itu selesai. Di sini kita nak tengok kan, nak tengok apa rahsia dan juga apa hikmah buka. Pertama, dasar kita tengok buka atap rumah. Lepas tu buka pula dada Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada isyarat. Isyaratnya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dibuka lagi pembukaan. Mana? Mula Nabi kita Jibril buka atap rumahnya, turun pada Nabi, lepas tu buka dada Nabi, belah dada, buka juga belah dada Nabi. Itu isyarat bahawa ke depan Nabi kita akan dibukakan baginya pintu-pintu langit 7. Langit pertama dibuka, langit kedua dibuka, langit ketiga dibuka, seterusnya sampai langit yang ketujuh dibuka, sampai di mustawa sana dibuka. Dan Nabi kita yang terakhir dibuka pula, dapat melihat Allah Ta'ala dengan mata kepalanya sendiri. Itu isyarat. Dibuka. Isyarat itu. Seperti kita sendiri ini setakat perkongsian. Bukan nak bermuka-muka nak. Bukan nak bermuka. Setakat kongsi dengan Tuhan. Ketika Syekh Abdul Latif bai'ahkan tariqat Rabbaniyahnya kepada kita, lepas itu macam ni antara sedang dengan tak sedang, Syekh Abdul Latif datang, dia belah dada kita dengan tangan, dia seluk, dia ambil tahu keluar, itu kita tak nampak. Tapi antara sedang dengan tak sedang, nak kata mimpi, tak mimpi, nak kata jaga pun tak jaga, antara tahu dia, bisa dia mupuk balik, bisa dia tarik. Lepas itu 3-4 malam turun-turun dia main ajak kita. Tapi kita tak faham kata Allah. Sebab bunyi ngajak itu keting macam bunyi loceng. Orang tak faham. Satu hari baru kita faham. Rupanya keting itu loceng. Faham tak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Allah Ta'ala nak turunkan kepadanya wahyu itu datang bunyinya macam loceng. Keting. Tengok ada hadis sahih ya. Hadis Bukhari, wahyu itu dia panggil kasar silatil jaras, seperti suara loceng. Keting. Turun wahyu ke Rasulullah. Kita tak faham apa dia ni, suruh ngajak ni, tak faham tak tu. Dia malam tu hari ini bahawa kita nampak terbuka segala rahsia itu. Itu pentingnya kena ada rabitah. Rabitah ni maksudnya kena ada ikatan murid dengan guru, insyaAllah akan terbuka pada murid ini sir-sir gurunya, rahsia-rahsia gurunya. Ini begitu. Hubungan Nabi kita dengan Allah itu kuat, maka di situ akan dibuka kepada Nabi. Tengok, dibuka atap, dibuka membagi dadanya, seterusnya dibuka pintu-pintu langit, hingga Nabi kita dapat naik sampai ke langit yang ketujuh. Akhirnya dibuka hijab. Tak ada hijab, Nabi kita boleh nampak Tuhan tanpa ada dinding tutupan. Ini isyaratnya. Isyarat daripada awal bidayah. Kan kita baca bidayah nihayah. Itu bidayah lah. Mula-mula tidak ada isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita akan dibuka kepadanya. Kan? Tengok. Pintu dunia dibuka kepada Nabi. Khazanah dunia, anak kunci dunia diberikan kepada Nabi. Dibuka bagi semua. Kan? Begitu juga pintu akhirat. Khazanah akhirat dibuka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
hebatnya rahsia-rahsia Allah ini. Baik, lepas itu baru kita pergi sikit-sikit. Dibuka ia akan dadaku, mana dibelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu kemudian, yakni selepas dibuka dibelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kemudian basuh ia. Ya Jibril akannya, jadi akan dadaku, maksudnya akan hatiku yang ada di dalam dadaku. Itu orang panggil majaz. Majaz orang panggil iklah dada, namanya hati. Dada sini dalam dada tu ada hati. Dia ambilnya hati itu dibelah, kemudian dibasuhkan pula hati tadi ini, dibasuh daripada basuh daripada air Zam-Zam. Ini tanya kita nak bincang juga. Pasal itu ambil air Zam-Zam basuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak tak ambil air Sungai Nil kan, Sungai Furat kan, ataupun air Laut Mati kan, atau seumpamanya. Tapi ambil air Zam-Zam. Jawabnya kerana air Zam-Zam itu ialah air yang paling afdal dalam dunia ini, selepas daripada air yang terpancar di celah jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tanya kita, apakah air yang paling baik sekali dalam dunia? Yang paling baik sekali adalah air yang terpancar di celah jemari, jari-jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu air yang paling afdal. Selepas pada air tu baru air Zam-Zam. Lepas air Zam-Zam, air apa? Dia panggil air Kautsar. Telaga Kautsar, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas air telaga Kautsar, air Sungai Nil. Lepas itu barulah air yang lain. Itu orang panggil tertib pada afdal. Jadi kalau orang tanya kita, tertib maknanya susunan air yang paling afdal dalam dunia ini, apa susunannya? Kita letak nombor 1, air yang terbit di celah jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nombor 1 yang paling afdal. Nombor 2 yang paling afdal adalah air Zam-Zam. Sebab apa kata air Zam? Sebab air Zam-Zam ni adalah daripada air dalam syurga. Lepas itu pasal apa panggil air Zam-Zam? Masa lagi kita cerita pasal apa nama Zam-Zam tu. Nanti kita cerita. Bilang dulu. Bilang dulu. Dan yang ketiga, selepas air Zam-Zam, air telaga Kautsar, telaga kolam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainaka al-Kautsar. Kautsar tu, telaga Kautsar tu kolam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana siapa yang dapat minum daripada air kolam Nabi ini, dia tak akan rasa dahaga selepas itu selama-lamanya. Itu paling afdal, kan? Lepas itu yang seterusnya, yang keempat, barulah air Sungai Nil di Mesir. Air Sungai Nil di Mesir. Itu nombor 4. Lepas nombor 4 ni, barulah sungai-sungai yang lain. Itu tertib, kan? Jadi apa rahsia dipilih air Zam-Zam ni? Pertama, rahsianya kerana air Zam-Zam itu, kan, dia seafdal-afdal air. Dan yang keduanya, kerana apa? Kerana air Zam-Zam itu dia menguatkan
Dia daripada ayat syurga. Dan yang ketiga, kerana ayat Zam-Zam itu dia menguatkan hati. Jadi kita kalau nak bagi hati kita kuat, banyak minum ayat Zam-Zam. Itulah juga sebab tu kita tengok kan, budak-budak yang baru beranak, bila kita nak belah mulut dia, kita belah dengan ayat Zam-Zam. Nak bagi hati budak tu kuat, dia minum ayat Zam-Zam. Faham tak? Kata kami ni dah beranak 17 tahun, nak boleh makan Zam-Zam, beli Zam-Zam, makan setiap hari Zam-Zam, insyaAllah hati kuat. Hati kuat. Bila hati kuat ni tak apa. Jadi sebab apa? Kalau kita tengok rahsia lagi. Sebab apa dibasuh hati Nabi kita dengan Zam-Zam? Jawabnya kerana hati yang paling bersih, yang paling suci dalam dunia ni tak ada lah kecuali hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah suci dah, basuh apa lagi? Dibasuh pula dengan ayat yang paling baik sekali, ayat Zam-Zam. Jadi yang baik untuk yang terbaik. Faham tak? Yang baik untuk yang terbaik. Satu. Yang kedua kita tengok tadi kan, hati Nabi ni hati syurga. Berarti dibasuh dengan ayat Zam-Zam datang ke syurga. Yang ketiga, bila kita tengok tadi, hati Nabi ni orang panggil apa? Hati yang kuat. Tak ada manusia yang paling berani. Nabi kita lah orang yang paling berani, paling kuat sekali hati dia. Sebab tu tengok Nabi kita bila perang, dia bukan duduk belakang, dia duduk depan sekali medan perang. Tak macam dengan orang panggil hari ni kan, general perang duduk belakang. Dia bagi orang pergi perang dulu, anak-anak buah dia dulu. Nabi kita tak. Nabi kita dalam medan perang, Nabi bukan duduk belakang. Nabi kita yang paling depan sekali dalam peperangan. Sebab Nabi kita mana? Orang yang asyja'un nas, orang yang paling berani. Sebab apa dia berani? Hatinya kuat. Sebabnya kuat, sebab hatinya dibasuh dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu menguatkan hati. Jadi beli yang Zam-Zam, minum pergi banyak, setiap hari kita apa. Tapi itulah duduk di Mekah boleh. Sebab itu kita tengok Pak Arab ni kuat minum air Zam-Zam. Jalan kuat, tawaf kuat, buat umrah kuat. Mati tiap hari minum air Zam-Zam. Tengok pekerja-pekerja di Masjidil Haram di Madinah kuat bekerja. Dia minum air Zam-Zam kuat tenaga. Sebab itu pula Nabi kita sebut dalam hadis, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu mengikut apa kita niat. Kalau kita niat minum air Zam-Zam nak jadi penawar, insyaAllah jadi penawar. Sebab tu orang betul. Kalau kita jalan buat kawan sakit kepala lutut, minum air Zam-Zam niat bagi lega sakit lutut. Tengok lagi insyaAllah lega lagi lutut. Ambil air Zam-Zam, sapu sikit kepala lutut, tepuk sikit. Baca Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru 7 kali. Lagi. Jadilah. Hari ini yang bagi doa siapa-siapa sakit, baca Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Baca A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Tepuk tempat sakit dah, insyaAllah lagi lega. Baca 7 kali. Bismillah 3 kali, ayat tu 7 kali. InsyaAllah. Di mana? Di rumah. Baik, sakit pinggang ke, sakit belakang ke, sakit orangnya, sakit lututnya, sakit apa-apa, buat gitu insyaAllah. Itu satu.
sini ada isyarat. Apa isyaratnya? Isyarat bahawa kan segala yang terbaik, yang terafdal semua diberikan kepada Nabi. Itu isyarat Nabi kita ialah orang yang terafdal sekian makhluk. Yang kita sebutkan ini, yang terbaik untuk yang terbaik. Allah bagi yang terbaik kepada yang terbaik. Kita aki terbaik kepada yang tak baik. Kita bagi yang terbaik, yang paling mahal untuk yang mahal. Dibagi pada yang mahal, dibagi yang tu. Kita bagi. Jadi Rasulullah itu afdal makhluk. Seafdal makhluk, maka diberikan yang terafdal kepada Rasulullah. Ayat yang terafdal dalam dunia selepas ayat yang terpancar di jari jemari Rasulullah ialah ayat dalam Zam. Baik. Sebab apa dinamakan Zam? Zam itu ini diceritakan oleh Syekh Ad-Dardir. Syekh Ad-Dardir, Abil Barakat Dardir, dia cerita ke mana Zam ni. Siti Hajar, ibu Nabi Ismail alaihissalam, kan, ketika dilahirkan Nabi Ismail, maka Siti Hajar ni dia berlari nak cari ayah. Dia lari pada bukit Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah, nak cari ayah, dahaga ayah. Itu di antara rahsia kita bila buat haji, umrah, kena rukun haji, rukun umrah, kena sa'i antara Safa dengan Marwah. Kena Siti Hajar daripada Safa pergi ke Marwah, Marwah pergi ke Safa, Safa ke Marwah, cari ayah 7 keliling, 7 pusingan. Maka pusingan yang terakhir baru dia nampak. Dia tinggal Nabi Ismail dekat orang bagi Telaga Zam-Zam dulu, 89 bawah api dulu, boleh turun lagi Telaga Zam-Zam di bawah, dekat Kaabah di bawah tu. Lepas tu dia pada tutup, pada tu kita boleh turun, boleh cedok senyap yang di dalam tu. 89 pergi buat haji lah. Kita boleh tengok nanda ayatnya cuma keluar mok. Jadi tempat tu Siti Hajar dia tinggal Nabi Ismail. Dia ada bicara layak antara Safa dengan Marwah, agak jauh dekat Safa dengan Marwah kan kalau kita pergi Mekah. Tapi tak ada jauh sangat. Cuma kita nampak jauh tu pada kita pusing depan bawah, pusing kau ni Nabi ke Safa. Walau kalau tak pusing dari situ terus dekat saja. Lebih kurang sedia ke rumah ya, tak jauh mana pun. Jadi masa Siti Hajar meninggal Nabi Ismail duduk ketuk ujung kaki dia tu di tanah. Jangan budak-budak kan, budak-budak duduk hentak kaki. Maka datang malaikat Jibril alaihi salam. Dia sepak dengan sayap dia. Tanah tu keluar ayam tu. Bila keluar ayam tu, Siti Hajar pun datang cepat-cepat. Allah ayam ni, bila ayam dia nak melimpah kan, bila nak melimpah, Siti Hajar pun dia ambil siap dia buat kurungan dia. Faham tak kurungan dia? Buat tutup. Sambil tutup dia kata zammi. Zam tu maksudnya lengkong. Tu orang panggil ayat Zammi. Faham tak? Itu sejarah Zam. Dia bila lengkong Zammi tu lengkong. Macam panggil Zam. Dan Palang pun cerita bagi kita macam tu, sama dengan cerita ni. Dan kita jumpa cerita tu dalam kitab Hasyiah Ad-Dardir, At-Qisah Isra' Mi'raj bagi Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Maka dia
والحاشية وللإمام الدردير. Itu yang kita sebut kan Hashiyah Ad-Dardir. Dan ala Qissatul Isra wal Mi'raj bagi karangan Syekh Najmuddin Al-Qaiti. Itu asalnya. Baik. Itu cerita Zamzam. Faham? Kita tengok lagi. Kemudian bawa datang ia akan satu batin daripada emas. Kena continue juga. Banyak cerita. Dapat lebih ya? Dapat apa? Nah jadilah. Sikit-sikit apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma hadina wa saddidna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam.